Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, sebelum kita mula baca kitab, kita nafsu ada 7 tingkatan ya. Semua semula jadi dalam diri kita. Paling rendah itu nafsul ammarah. Nafsul ammarah ni dia suka pada benda-benda yang itu secara natural, secara semula jadi. Nafsul ammarah. Kalau benda yang kalau nak dia sendiri nak dibikin, mesti dia nak bikin benda yang salah, yang menyalahi. Kalau benda-benda yang baik, mesti dia tidak begitu minat. Itu nafsul ammarah. Tengok anak kita masih kecil, kalau kita kasih barang, dia ambil tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kiri, itu nafsul ammarah. Dia kalau masuk rumah, kita tengok, masuk kaki kiri. Dia kalau masuk toilet, dia masuk kaki kanan. Itu nafsul ammarah. Dia suka benda yang menyalahi. Jadi nafsu, kita kena menyalahi nafsu baru betul. Nafsul ammarah, kalau nak buat ibadat, lihat, malas. Nak kena dorong. Nak kena dorong baru buat ibadat. Dan kalau buat maksiat, suka seronok, nak kena bendung. Biar tak buat maksiat. Itu nafsul ammarah. Nanti kita akan bincang, ya. Kemudian nafsu itu kalau kita dah belajar hukum, kita dah belajar agama, kita dah tahu halal haram, boleh tak boleh, Allah murka ataupun tidak, kita masih terbuat juga, tetapi kita masih dah mula mencela diri kita. Dahulu kalau kita buat sesuatu, wah, puas hati. Sekarang bahkan kalau kita dah terbuat sesuatu yang mengingkari hukum Allah, melanggar hukum Allah, kita akan merasa, wah, cemas hati. Berbeza. Itu nafsul lawamah namanya, nafsu yang mencela. Nafsu yang mencela, nafsu lawamah, nafsu yang mencela. Dan ini perlu dipupuk terus, biar dia cela, berbeza nanti keadaannya. Kemudian apabila dia sudah cela akan sifat ini sendiri, akan kejelekannya gitu, Allah makin bukakan dia aib di dirinya, maka dia akan mula cari jalan macam mana nak mengatasi ini. Itu namanya nafsul mulhamah. Nafsu yang diberi ilham. Nafsu yang diberi ilham, dapat ilham macam mana nak mengatasi. Pada waktu-waktu yang dia patutnya pergi tempat yang bukan-bukan, dia tahan tukar, dia pergi daftar untuk belajar kuliah, umpamanya. Ya. Wangnya yang dia peruntukkan untuk pergi bikin kerja bukan-bukan, dia tahan, infakkan. Biasa, wah kalau tiap-tiap bulan dapat gajinya sekian, mesti ada berapa sebahagiannya tu dah dia cegakan untuk bikin bukan-bukan lah. Itu namanya apa. Kemudian apabila nafsunya sudah cari ilham, wang peruntukan itu dihabiskan untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Didermakan ke, digunakan untuk ziarah orang salih ke, ataupun apa-apalah saja benda yang manfaat. Jadi duitnya untuk belanja untuk bukan-bukan dah tak ada. Itu namanya nafsul mulhamah. Kalau dulu bujangan masih bikin benda, suka bikin bukan-bukan, dia cari kahwin, cari isteri yang baik. Itu namanya nafsul mulhamah. Cari ilham macam mana nak mengatasi akan masalah ini. Dapat ilham, dia punya ibadat dah mula makin senang, makin mudah. Maksiat dah mula makin renggang. Sampai satu peringkat dia terbalik daripada nafsul ammarah. Iaitu apa? Kalau buat ibadat seronok, rindu, gembira, tunggu, cari peluang. Tapi kalau buat maksiat, elakkan, jauh, tak senang, duka cita, menyesal. Itu nafsunya nafsu sudah mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah inilah yang serendah-rendah nafsu yang patut setiap insan ada. Nafsu mutmainnah inilah serendah-rendah nafsu yang ditegur sapa oleh Allah Ta'ala lepas mati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diridai. Ya, baik. Nafsu yang tenang. Kalau buat ibadat, mudah. Tapi orang ini, dia punya, yang nama kita punya graf nafsu kita, bukan boleh terus naik gitu, bukan tau. Daripada nafsul amarah, nak naik nafsul lawamah, makin jatuh. Kalau dulu minum arak 1 botol, 1 minggu, sekarang, masa tengah nak proses naik tu, makin banyak. Makin minum satu minggu, makin 3 botol. Kalau dulu makan rasuahnya 1 minggu, taruhlah, sampai 300. Kalau makin dia nak elak, makin nak cuba nak lawan, makin rasuahnya makin satu minggu makan
500 umpamanya kalau bagi orang yang makan rasuah 500 pun sanggup ambil rasuah, itu ketulan api neraka. Orang sebutir api neraka pun tak berani, kau sampai 500 ketulan api neraka ditelan dalam perut. Na'udzubillah. Tak adalah saya tak telan, saya tak makan, saya cuma beli baju. Ya bagus, nanti kau buat selimut, itu api neraka. Allah, ya. Baik. Nafsul mutmainnah buat ibadat dia tenteram, dia jiwa dia makin seronok. Dalam waktu gini dia naik jatuhnya makin bawah. Tetapi beza buat maksiat dengan nafsul amarah dengan buat maksiat dengan nafsul yang selain amarah berbeza. Nanti kita akan tengok, ya. Maka dari itu dia naik, jatuhnya makin bawah tapi naik. Tapi kalau dulu dia kat bawah saja, tapi tak naik langsung. Rendah sekali. Kadang-kadang di bawah paras, ya. Tapi kalau dia dah lawan-lawan makin gejolak, tapi ada naiknya. Sikit naiknya pun jadilah jatuh makin bawah lagi daripada dahulu. Itu yang buat orang nanti, aku dulu jahat, sekarang makin nak ibadat kok makin jahat. Itu namanya, kalau bilang gitu, kita bilang apa? Itu tanda ibadat awak, tanda usaha awak tu ada kesan. Kenapa? Dicemburui oleh syaitan dan dicemburui oleh hawa nafsu. Sebab tu dia lawan, dia fight. Maka ini punya cara yang kalau awak lawan, dia lebih tinggi lagi nanti. Nanti sampailah dia punya naik, turun jauh, naik lagi sikit, naik sampai dia dah boleh maintain, dia boleh naik sikit lagi, sampai dia punya naik sekarang dia punya jatuh bangun dia dah peringkat atas pulanya. Dulu di bawah, ke bawah paras, sekarang dah boleh naik atas. Sampailah dekat atas, dah mulai tenang, tak banyak jatuhnya. Sekali-sekali jatuh yang bawah. Tapi lekas dapat naik balik dan tenang balik, dah maintain nafsunya dah gini. Itu namanya nafsul mutmainnah. Dan apabila dalam peringkat ini, sekarang dia sudah bersedia untuk dinaikkan pada peringkat tinggi lagi. Pada ketika inilah dia akan diuji dengan berbagai-bagai ujian. Orang kalau dah mula nak ibadat pada Allah Ta'ala, dah mula kenteng sembahyangnya, dah mula tekun datang kuliahnya, dah mula rajin khidmatnya, dah mula tinggalkan kegiatan yang bukan-bukannya, nanti diuji oleh Allah. Pasti datang ujian yang besar. Nafsu baik ibaratlah kalau dulu budak ambil sekolah belajar diploma sama budak ambil SPM, kan beza. Budak diploma punya ujian lagi besar lagi. Pasal apa? Dia lulus boleh naik degree. Budak SPM rendah lagi sikit. Sekarang dia sudah bersedia untuk diuji dengan ujian lebih tinggi. Kenapa? Ada kedudukan tahap lebih tinggi lagi menanti. Ketika ini dia akan diuji oleh Allah. Dah okey-okey, isteri buat hal. Dah okey-okey, suami buat hal. Dah okey-okey, tiba-tiba anak sakit, kena kanser, na'udzubillah. Dah okey-okey, tahu-tahu maknya bising. Kau ni tak jaga mak, kau ni tak begini, kau ni tak begini. Dah okey-okey, bapaknya bilang, kau ni asyik kuliah sajalah, buang-buang masa, tak begini gitu. Kau ni taksub lah dengan ustaz kau. Dah mula ada macam-macam. Dah okey-okey, tiba-tiba bisnesnya bankrupt. Dah okey-okey, tahu-tahu bercerai. Dah okey-okey, tahu-tahu macam-macam lah ujiannya yang mendatang. Macam-macam ujian mendatang. Dia tekun, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, kau buat apa pun, ya Allah, aku mohon terus ibadat. Dia tekun, dia diatasi, dan dia dengan penuh reda, naiklah dia jadi nafsul radiyah. Susah nak sampai nafsu ini. Nafsu yang reda, Tuhan bikin apa semua, dadanya lapang saja. Dadanya lapang dan terima saja. Dan ketika ini dia lawan, diuji lagi teruk lagi payah lagi. Maka dia terus reda. Ketika ini Allah pula reda pada dia, namanya nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah tinggi sekali, ya. Di ketika ini dia kalau buat dosa, dia kalau buat benda-benda salah, orang kalau buat amal dengan nafsul amarah, kadang-kadang berdosa. Sebab kalau masih ada riak. Tapi orang sudah nafsul mardiyah, kalau kadang-kadang dia terbuat benda silap, tetapi benda itu memang silap, memang dosa, tapi makin mendekatkan dia pada Allah. Seorang jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, bantu aku, ya Allah Rasulullah, aku masih melakukan dosa. Nabi bilang, kau diberi dosa, tapi kau dipelihara daripada yang lebih besar daripada dosa. Dia kata apa? Ujub. Ujub kan lebih besar lagi, lebih bahaya lagi. Sebab itu dicacatkan Allah Ta'ala sedikit, ya. Bahkan kenapa? Allah sudah reda sama dia. Dia bikin apa, makin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincang. Yang penghabisan paling tinggi ialah nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Tidaklah apa yang dia suka secara sukarela, kecuali itulah yang Allah Taala suka.
Tidaklah dia benci dan dia jijik. Semuanya. Itulah yang Allah Ta'ala benci. Allah. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala suka, itu pula menjadi seronok dia. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala benci, itu yang menjadi tak sukanya dia. Ini sudah nafsu sempurna. Ini sudah nafsu pada wali-wali yang tinggi-tinggi. Sampailah pada nabi-nabi dan rasul-rasul sempurna. Secocok belaka. Jadilah mereka tu maksum, tidak dosa. Kalau pada nabi-nabi. Dan kalau wali-wali, jadilah mereka tu mahfuz, terpelihara. Mereka tidak maksum, tapi mereka terpelihara. Ya. Tinggilah peringkat itu. Kita nak bincang di sini tuan-tuan sekalian. Perlu meningkatkan nafsu-nafsu kita ini kepada yang lebih baik. Terbuat dosa dengan nafsu amarah, dengan terbuat dosa, berbuat dosa dengan nafsu amarah, dengan terbuat dosa dengan nafsu selain amarah, lain. Tak sama. Buat dosa dengan nafsu amarah, seronok, gembira, puas hati, derhaka, zahir dan batin. Amarahnya itu batin. Terbuat dosa dengan nafsu selain amarah, sudah lawamah, sudah mulhamah, kadang sudah mutmainnah terbuat dosa, lain. Buat dosa tapi tak enak, buat dosa tapi rasa jijik, buat dosa sambil lawan. Dulu buat dosa sambil seronok, sekarang buat dosa sambil lawan, sambil struggle nak lepas daripada dosa itu. Tak rela dirangkul oleh dosa itu, ya. Lain. Dia punya attitude lain. Attitude dia lain, sikap dia lain terhadap dosa, ya. Jadi membuat dosa, berbuat dosa dengan nafsu amarah lain, terbuat dosa dengan nafsu selain amarah lain. Begitu juga kalau buat amal. Buat amal, tapi dengan nafsu amarah lain. Buat amal dengan nafsu selain amarah lain. Meninggalkan dosa dengan nafsu amarah lain. Meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah lain. Berbuat dosa dengan nafsu amarah lain, berbuat dosa dengan nafsu selain amarah lain. Buat amal dengan nafsu amarah lain, buat amal dengan nafsu selain amarah lain. Meninggalkan dosa dengan nafsu amarah lain, meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah lain. Semuanya lain belaka, ya. Buat amal dengan nafsu amarah, kadang-kadang bahkan tambah murka Allah Ta'ala. Bukan makin dekat makin jauh. Itu yang Nabi bilang, orang kalau tambah ilmu, tak tambah dekat kepada Allah Ta'ala, bahkan dia tambah, yang bertambah hanya kejauhan saja. Begitu. Begitu yang Nabi bilang, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa ramai yang puasa, tak hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu yang Nabi mengatakan, haji, yang berapa banyak orang pergi haji tapi hajinya ditolak oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu. Itu kerana buat dengan nafsul amarah. Buat amal, tapi kenapa kok ditolak? Kan dah beramal. Itu kau bilang amal. Kerana nafsunya masih amarah, jiwanya tu masih jelek, masih melakukan dosa, masih dengan tidak sepenuh ikhlas. Masih nak tunjuk orang, masih rasa bangga diri. Sebab kalau nafsul amarah tu masih kotor, maka segala sifat-sifat jelek tu akan hinggap pada amalan dia. Pasal nafsunya sendiri masih kotor. Alas yang menzahirkan amal tu, hatinya itu masih kotor. Maka sambil dia beramal, masih datang, amalannya tu masih boleh dihinggap benda-benda yang merosakkan. Ujub masih boleh datang, riak masih boleh datang, takabur masih boleh datang. Na'udzubillah. Itu kalau beramal dengan nafsul amarah. Beramal dengan nafsu selain amarah, nafsul lawamah, mulhamah, apatah lagi mutmainnah, radiyah dan seterusnya, lain. Kenapa? Dia kalau buat gini yang dipandang Allah. Dia kalau buat gini dia pandang Allah, dia tak pandang orang. Apabila lebih tinggi lagi, dia buat apa semua, dia bukan hanya tak pandang orang, dia tak pandang diri dia pun yang buat, dia pandang Allah saja yang buat. Allah semua tu naik. Buat apa gitu semua tak ada kerana manusia, tidak ada kerana siapa sekalipun. Sebab itu kalau dia amal walau sedikit pun hasil. Dia amal walau sedikit sekalipun hasil. Kenapa? Direct kerana Allah, kepada Allah, untuk Allah, demi Allah, semuanya. Tinggi sekali. Buat amal dengan nafsu selain amarah. Lebih tinggi lagi. Sikit amalnya, pahalanya lebih besar. Sebab itu orang dah berkahwin, pahalanya, sembahyangnya 70 kali ganda dengan orang bujang. 2 rakaat. Kenapa? Nafsunya dah terlebih jauh daripada amarahnya, dah lebih tertekan terhadap nafsu syahwatnya itu banyak dah terpelihara. Sebab itu pahalanya boleh sampai lebih lagi, tidak gelora nafsunya, ya. Baik, itu nafsu itu membuat amal dengan nafsu amarah. Jadi kalau nafsu kau belum amarah, masih kalau tengok TV sewenang-wenangnya, segala gambang kau tengok, laki-laki perempuan berlakon pun kau tengok, orang berjoget pun kau tengok, kemudian kau datanglah kuliah, kau datang apa? Tak ada kesan. Terus dibentis oleh setan, jatuh balik, tersungkur balik. Beramal dengan nafsul amarah
tak ada kesan. Tak ada kesan. Habis nak amal juga tak? Amal. Dan lawan terus, ya. Amal dengan nafsu selain amarah sangat berkesan. Sikit, sebab itu ulama mengatakan dalam kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, sedikit amal beserta bersih diri daripada dosa itu jauh lebih baik daripada banyak amal tapi dengan beriringan dosa. Itu lebih baik. Kalau sedikit amal tapi tak ada dosa, boleh naik, meningkat. Itulah. Dan kita bilang tadi, meninggalkan dosa dengan nafsul amarah, meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah. Dah senantiasa buat dosa, dah buat dosa. Nafsunya masih doyan lagi buat maksiat. Nafsunya kalau maksiat masih suka lagi. Tapi dipaksa-paksakan juga, tempat tinggal. Sama meninggalkan maksiat dengan nafsu selain amarah, lain. Kalau meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan yang ditegah dengan nafsul amarah, sangat tak kuat. Kadang-kadang kau punya tinggalkan maksiat tu pun kadang ada riak. Kenapa? Ada bagi pos, sebab itu tak berani nak pergi tempat bukan-bukan. Kenapa? Biar konon-konon alim-alim kucing, kita bilang. Dia punya tinggalkan maksiat pun kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan dia punya tinggalkan maksiat, tapi masih ada apa lagi? Masih ada dendam. Dalam hatinya masih ada rindu dendam nak buat. Masih ada giannya masih. Dah 3 bulan tak buat benda ni. Dah 3 bulan tak buat benda ni. Bila nak buat? Bila nak buat? Masih ada nak begitu lagi. Masih ada nak buat begitu lagi. Masalah nafsunya masih amarah. Cuma dosanya tak ada. Tapi yang jadi pemangkin dosanya masih ada. Masih terdorong tak? Ya masih terdorong. Tinggal tunggu peluang aja jatuh lagi. Jadi pumpung tengah tak buat dosa, baik kau tukar daripada nafsu selain amarah. Rela untuk tak buat dosa. Jadi apabila meninggalkan dosa, kalau masih nafsunya masih amarah, tak rela meninggalkan dosa. Tu mulalah mengaruk dengan anak isteri. Mula mengaruk dengan anak isteri. Tak dapat apa yang dihendak, tak dapat apa yang biasa memuaskan dia. Mula mengaruk dia lah. Jadi dia punya stres dia tu terkeluar ke office. Dia ni kenapa ni? Sekarang asyik bad mood aja ni. Dia ni kenapa ni? Begini-begini ni. Tabiat dia terkekang. Dan dia tak rela. Jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa dengan nafsu masih amarah, membuat dia tak rela meninggalkan dosa. Membuat dia masih kepingin nak buat dosa. Membuat dia masih rasa kepingin nak buat dosa, masih membuat dia tidak menyesal terhadap dosa dan ditakuti segera kembali pada dosa. Sebab apa? Bibit-bibitnya masih ada lagi, masih aktif dalam dirinya, iaitu nafsu. Dia buat semua dengan nafsu, maka nafsunya masih ada lagi, ditakuti. Meninggalkan dosa dengan nafsu selain amarah, lain. Rela. Bahkan jijik pandang dosa. Bahkan takut kalau kembali lagi. Dia punya takut nak kembali lagi, dia punya jijik nak kembali lagi, itu membuat dia tak kembali lagi. Itu membuat dia tidak kembali lagi. Dan dia rela dan dia syukur. Dia tak rasa tertekan. Bahkan dia rasa gembira tak buat maksiat lagi. Alhamdulillah, aku dah tinggalkan maksiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuat aku dapat meninggalkan segala kegiatan yang jelek-jelek dan jijik-jijik itu. Dia akan dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi nafsu perlu ditingkatkan, tuan-tuan sekalian. Nafsu perlu ditingkatkan, dinaikkan. Carilah jalan macam mana. Hadir kuliah-kuliah tu dah tentu. Jumpa orang saleh, selalu tatap wajah. Nanti minggu depan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus datang. Saya besok masuk Singapura 1 minggu. Ada urusan pasport. Urusan pasport. Jadi saya masuk besok. Nanti insya-Allah lepas minggu baru saya pulang. Jadi kuliah-kuliah kita ditangguhkan. Habib patut datang di rumah kita hari Selasa. Akan datang ni. Tetapi nak datang ziarah sini ulama besar Hadramaut. Tuan-tuan datang ya. Nanti kita bikin acara, tanya kawan-kawan bila tengok kalau ada orang saleh-saleh datang, tengok ada kiai-kiai datang, tengok mukanya selalu menazrah kepada wajah orang saleh tu, pandang muka dia mengingatkan Allah Taala. Kita dipandang oleh dia tu, namanya nazrah, mencairkan segala sifat-sifat jelek kita. Cara-caranya nak naikkan daripada nafsul amarah kepada tinggi-tinggi itu ialah hadir majlis-majlis ilmu, ingat pesanan Allah, ingat larangan Allah, ingat ancaman Allah, ingat janji-janji Allah. Selalu duduk dalam majlis-majlis orang-orang saleh, duduk orang-orang saleh, pandang orang-orang saleh, dipandang oleh orang saleh. Apatah lagi kalau bertahap wali Allah. Yang nama wali masih ada ya, jangan kita sangka bahawa wali tu dah dekat dalam hutan, rambutnya begini, janggutnya panjang. Kita toleh atau ternampak dia pegang tongkat. Wahai anakku. Itu tu namanya Datuk Pendeta.
Kau cerita-cerita hang tuah dululah. Begitu ya. Takkan wali aja gitu. Kadang wali-wali di mana pun boleh ada. Kalau dah orang-orang awam ada kemungkinan jadi wali, ni kan pula orang-orang alim. Ya tuan-tuan ya. Hadir. Jadi dia dia datang juga mampir rumah kita, masuk minta dia baca Fatihah, tapi insya-Allah dia akan mampir rumah saya dekat Singapura hari Jumaat. Lepas main Jumaat dia akan mampir rumah. Allah dapat itu guru kami. Dia yang saya kan datang ke Batu Pahat ni awal mula alamatnya mimpi bulan-bulan Ramadan, mimpi ke Batu Pahat, anta Batu Hajar ila Batu Fahad. Mimpi pertamanya, mimpi kedua, mimpi ketiga dan tu. Saya naik pening. Saya tanya sama dia guru kita kok muda, orangnya lagi muda pada kita. Dia tuju lu takbir mimpi. Kau kena, sana tempat kau ada tugasan di sana. Kau perlu pergi sana. Kalau pergi sana. Dia sebutkan begini. Kalau kau tak dapat pergi pun kau paling tidak ambil berat dengan Batu Pahat. Ada tugasan kau di situ. Kau kena rondingkan perkara ini dengan Habib Umar. Macam mana nak ambil Habib Umar tu bukan mudah. Nak jumpa Habib Umar tu, kalau cakap bal-bal gitu aja bolehlah, tapi sambil jalan, sambil lepas sembahyang. Kalau nak duduk meeting, sebaiknya ambil nombor 3 minggu. 3 minggu dapat habis. Macam mana ya nak tanya Habib Umar ini? Segan kita. Sebab baru orang Shah Alam datang jumpa Habib Umar. Minta Abu Zaki balik sini. Jaga dia punya tempat center dia di sana. Ada di mana tempatnya? Di manalah dia Shah Alam ke di mana begitu. Habib Umar tak kasih. Dah kita nak engkau di sini. Ini sekadar mimpi aja kan. Macam mana cakap? Besok jumpa pembantunya Habib Umar. Pak Haji, Habib panggil datang rumah. Datang rumah, Habib bilang, Abang Zaki kau pergi Batu Pahat je. Sama pula. Kita belum khabar dengan dia. Kau pergi Batu Pahat, buka kitab begini. Allah, sama. Begitu. Terus tengok duit cukup-cukupan. Tambang pergi aja, tambang balik pun tak ada. 7 tahun dekat sini. Dah lepas 3 tahun dah, bukan tak kerasan lah, tak kerasan Batu Pahat begini punya indah, begini punya elok dengan tuan-tuan semua lagi. Cuma kangen sangat nak balik sana. Lepas 3 tahun nak balik. Lagi Habib-Habib banyak meninggal. Kasih tahu sama anak muftinya datang sini. Dengan datang sini, Habib aku nak balik lah. Aku dah habis sini. Tu dia punya pasal lah. Kau tak boleh. Dia diam aja. Selang berapa hari dia jumpa saya dekat KL. Dia bilang, kau punya cakap tu aku tanya bapak aku. Bapaknya mufti. Tak boleh Abang Zaki, tak boleh balik. Dia ada tugasan. Dia buat sini. Tapi dia masih tetap dikira sebagai orang tarim. Kerana dia buat kerja sana. Begitu. Ini kita dah pasport dah nak clear dah apa semula. Jadi tuan-tuan kalau nak jumpa dia nanti besok kalau dia datang tengok mukanya ngadap. Itu cara nak jumpa orang-orang soleh. Nak jumpa orang soleh ngadap. Nak meningkatkan nafsu, jumpa orang soleh ngadap. Dia scan kita, dia x-ray kita. Kalau boleh datang awal-awal, kalau ambil cuti, duduk depan-depan yang dia boleh tengok muka kita. Dia boleh tengok muka kita, tengok dan dia tengok begitu. Di nazrah namanya orang-orang soleh ya. Baik. Lagi nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nafsu macam kita bilang lah, nak elak pada fitnah Dajjal macam mana? Ada doa ini, ada baca ini, ada buat ini, ada buat ini. Ini nafsu amarah ialah Dajjal dalam diri kita. Kedajalan dalam diri kita ya. Jadi begitu. Salah satu amalannya lepas sembahyang baca paling tidak 12 kali la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali, la ilaha illallah. Kalau banyak dibaca meningkatkan, mudah untuk kita daripada nafsul amarah naik kepada nafsul lawamah. Allah mudah daripada nafsul lawamah naik kepada nafsul mulhamah. Dia hanya untuknya, hanya dia yang maha besar, hanya segala-galanya untuknya, semuanya dia semua. Terus itu akan memudahkan kita sampai kepada nafsul mutmainnah. Semuanya tu ya, sangat mujarab ini. Ini yang tiga yang ini semua sangat mujarab. Tatap wajah orang alim sangat mujarab. Duduk bercampur dengan mereka sangat mujarab. Dan belajar kelas ilmu memang dah tentu. Mau tak mau kena proses ini, kena jalani. Kalau kita mati masih dalam nafsu yang lain tak ditegur oleh Allah. Yang ditegur oleh Allah Ta'ala hanya yang mati dalam nafsu mutmainnah. Yang lain tak diumpamanya, tak dapat naik rohnya. Roh jiwanya tak dapat naik. Hanya jiwa yang tenang saja naik dan ditegur siapa oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ila rabbiki. Dalam keadaan kamu reda dan diredai. Begitulah. Jadi semua tu tingkatan ya. Mudah-mudahan ya kita dapatlah Allah Ta'ala ubah nafsu kita sebelum kita mati, dapatlah naik, dapatlah merasa manisnya ibadat
dapat rasa membuat ibadat dan manisnya ibadat, dan dapat merasa sedihnya duka cita meninggalkan ibadat, dan dapat rasa meninggalkan maksiat, dan dapat rasa enaknya dan seronoknya dan bersyukurnya meninggalkan maksiat. Sebab kita semua akan ditanya hati kita nanti ya, selepas mati kita. Dan kalau masih dalam keadaan amarah saja, macam-macam kita terhalang. Macam-macam. Kalau belajar ilmu tak pandai, kalau amal tak ikhlas, begitu. Kalau apa-apa tak sabar, kalau ada apa-apa perkara tak insaf. Tapi kalau dalam nafsu yang tingkat tinggi tu, dia pergi makan angin pun dia dapat pahala macam-macam. Dia tengok itu dia renung dapat pahala, dia tengok ni dia renung dapat pahala, semuanya tu semua ya. Dia duduk dalam rumah dewean saja pun dapat pahala. Kalau nafsunya masih marah, cinta dunia, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta gah, kau mengajar pun tak berguna. Na'udzubillah, dengan hati yang sombong, dengan hati yang angkuh. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama